One. Okey. Sekejap Okey Ustaz. Live already. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Para jemaah muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan adanya malam yang penuh dengan barakah ini, yaitu malam yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Malam yang terjadi peristiwa yang sangat-sangat agung di dalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan adanya keberkatan di dalam malam yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan semua hajat-hajat kita dan mengampunkan semua dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Dan juga sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara setiap amal ibadah kita dan ditakdirkan kita dapat beribadah di malam-malam ganjil dan dikurniakan kita Lailatul Qadar. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak coronavirus ini dan kembalikan kehidupan kita sedia kala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat julung-julung kalinya ini merupakan kali pertama Majlis Rasulullah Singapura mengadakan mengadakan majlis di malam 17 Ramadan ini dengan menyambut malam Nuzulul Quran dan juga menyambut malam Haul Ahlul Badar melalui live streaming di Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Untuk tidak membuang masa, insya-Allah pada kali ini kita ada sedikit perubahan. Saya menampilkan beberapa anak-anak hadrah dan anak-anak munsyid daripada majlis, sebahagian daripada anak-anak majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, maka kita akan mulakan majlis ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita pada malam hari ini dan memustajabkan semua doa-doa kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah menerima, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan semua umat Islam di mana jua mereka berada. Wa ala hadhihi niyah wa bi barakati Lailatul Nuzulil Quran wa bi barakatil Quran wa bi barakati Lailatul Qadar wa bi barakati Ahlul Badar wa bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk acara yang pertama, insya-Allah kita akan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada bersangkutan tentang Lailatul Qadar dan juga ada bersangkutan dengan malam Nuzulul Quran dan juga malam Ahlul Badar yang insya-Allah akan dibacakan oleh anak anda kami, iaitu Muhammad Zaid bin Dahlan. Maka waktu dan tempat saya mempersilakan, falyatafaddal masyhura.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara, yakni yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahtera malam yakni yang berkat itu dengan hingga terbit fajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Istakunu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah, yakni kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurang alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah, wahai Muhammad, bahkan mencukupi dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang tanda masing-masing. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya daripada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar dan juga malam peristiwa sejarah peperangan Badar. Maka kesempatan ini saya akan menampilkan 3 orang daripada anak-anak hadrah Majlis Rasulullah yang akan menyampaikan sedikit sebanyak tausiah ataupun ceramah secara ringkas berkenaan tentang nuzulul Quran. Mereka adalah yang pertama Muhammad Iskandar bin Zulkarnain, Muhammad Ishraq bin Abdul Aziz dan Ahmad Idra bin Alib. Maka yang pertama insya-Allah saya mempersilakan kepada anak anda Muhammad Iskandar bin Zulkarnain, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil wa'dil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahamdan li rabbina khassana bi Muhammadin wa akhrajna min zulumati jahlali wa dayajirih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'amdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin at-tayyibin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami peluang sekali lagi untuk ketemu dengan bulan penuh dengan barakah ini, bulan
penuh dengan keafiatan dan pengampunan, iaitu bulan Ramadan. Kami mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampuni dan sentiasa mencurahkan keberkatannya kepada kami sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala macam kesusahan, kepayahan dan kesulitan yang melanda. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini, insyaAllah pada malam ini, saya bersama teman-teman saya daripada Hadrah Majlis Rasulullah SAW cabang Singapura telah pun diamanahkan oleh Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Hassan Saiful Rizal untuk share ataupun kongsikan tentang peristiwanya Nuzul Al-Quran. Maka tujuan perkongsian ini ataupun hadaf perkongsian ini tidak lain tidak bukan untuk memupuk rasa cinta dan sebagai dorongan ataupun pembakar semangat untuk kami belajar dan mendekati Al-Quran. An Uthman radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jelas di sini bahawa seseorang tidak bisa ataupun tidak mungkin dapat membaca ataupun mengenali isi kandungan Al-Quran melainkan dengan dia mempelajarinya dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah, ayo kita mulakan perkongsian ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama dan terutama sekali, ayuh kita sama-sama fokus ataupun meneliti ibarah nuzul Quran. Terbaginya nuzul Quran ini kepada dua kalimah. Yang pertama adalah nuzul. Ia merupakan kata kerja ataupun verb daripada kata dasar bahasa Arab yang membawa arti turun ataupun memindahkan sesuatu daripada atas ke bawah. Manakala Al-Quran ia adalah kalamullah, kata-kata sucinya Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Justru, apakah erti ataupun maksud sebenar peristiwa nuzul Al-Quran ini? Ia merupakan malam apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat pertamanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam di Gua Hira. Seperti mana ramai di antara kami sudah pun kenal dan ketahui akan ayat pertama itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, itu merupakan ayat ataupun wahyu yang pertama diwahyukan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usianya telah mencecah usia 40 tahun. Adapun pertanyaan bilakah hari ataupun tarikh yang tepat buat pertama kalinya ayat itu turun kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama telah pun mendapati adanya perbezaan pendapat ataupun khilaf dalam soalan ini, yakni bila tarikh ataupun hari masa diturunkan ayat pertama itu. Tetapi yang jelas bahawa Al-Quran itu diturunkan khususnya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Persoalan bilakah ataupun masa diturunkan tidak menjadikan satu isu ataupun bahan yang harus kita memperbahaskan. Namun, apa yang lebih penting di sini adalah untuk kita membesarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, belajar akan isi kandungan Al-Quran itu sendiri, dan juga untuk melatih orang untuk sedar akan kepentingan Al-Quran. Itulah mengapa peristiwa seperti nuzul Al-Quran ini merupakan peristiwa yang amat penting bagi kita umat Islam untuk betul-betul fahami dan renungi dengan baik. Sebagai seorang Muslim yang baik, seharusnya malahan ia adalah satu kewajipan untuk kita untuk menunjukkan sifat prihatin dan mengambil berat dan cinta akan sejarahnya Al-Quran, sejarah risalah pertama yang ditujukan dan diturunkan kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah bagaimana kalimah sucinya Allah Subhanahu Wa Taala itu disampaikan khususnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sejarah kita umat Islam yang harus kami banggakan. Jikalau bukannya kami umat Islam sendiri yang belajar
dan meneliti dan mengkaji isi kandungan Al-Quran itu, maka siapa lagi yang mahu mengambil langkah ini? Wallahu ta'ala a'la wa a'la wa a'lam. Astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf atas ketelanjuran bahasa dan penyampaian. InsyaAllah teman saya Ishraq akan sambung ataupun continue tentang pembicaraannya tentang penurunan Al-Quran secara berminggat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'la wa a'lam. Astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf atas ketelanjuran bahasa dan penyampaian. InsyaAllah teman saya Ishraq akan sambung ataupun continue Bismillah. tentang pembicaraannya tentang penurunan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraq bin Abdul Aziz dan pada hari ini saya merupakan daripada ahli anggota ahli hadrah. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang penurunan Al-Quran yang bertahap-tahap. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran secara tahap-tahap. Ianya dibahagikan kepada 3 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Quran surah Al-Buruj ayat 21 hingga ke 22. Keadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz adalah dalam suatu keadaan dan tempat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Apabila Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, ianya berupa sebuah kumpulan yang lengkap dan tidak terpisah-pisah. Lauhul Mahfuz juga merupakan tempat catatan umum untuk segala hal yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Allah SWT bagi segala makhluk-makhluknya. Jodoh, ajal dan apa yang akan berlaku semua telah ditulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Ini secara langsung membuktikan kebesaran Allah SWT dan keluasan ilmunya atas segala sesuatu, sesuai dengan nama Allah Al-Alim Al-Hakim. Itu tahap pertama. Tahap kedua turunnya Al-Quran adalah daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada tahap kedua, Allah SWT menurunkan Al-Quran secara keseluruhannya daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Di manakah Baitul Izzah? Baitul Izzah itu terletaknya di langit bumi. Proses penurunan Al-Quran pada tahap kedua berlaku di Ramadan di malam Lailatul Qadar. Allah SWT telah berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Surah Al-Qadr ayat 1 hingga ke-5. InsyaAllah kita bakal bertemu dengan malam Lailatul Qadr sebentar lagi. Malam di mana Al-Quran diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Malam yang sebaik-baik malam. Tahap ketiga penurunan Al-Quran adalah turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Al-Quran telah diturunkan daripada Baitul Izzah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan ayat pertama yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal
الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ke 5. Dan malam yang ayat ini diturunkan merupakan malam ke-17 Ramadan. Malam di mana ayat pertama diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam diketahui juga sebagai malam nuzulul Quran, yakni malam ini. Kemudian Al-Quran diturunkan dan diwahyukan secara beransur-ansur selama 23 tahun sesuai dengan keadaan dan hal ehwal. InsyaAllah selepas ini kawan saya Ahmad Indra akan berkongsi tentang hikmah kenapa Al-Quran diturun secara beransur-ansur. Wallahu a'lam bisawab. Maaf jika ada salah silap dalam kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مقدر الأقدار ثم الصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الأطهار والأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Mukarram Al-Ustazuna Hasan Saiful Rizal dan teman-teman saya daripada Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pendengar live stream ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Indra akan menghabiskan diskusi kita pada malam ini tentang kisah nuzul Al-Quran dengan menceritakan tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan sebagaimana ia telah diturunkan. Seperti mana yang kita tahu, nuzul Al-Quran tidak hanya habis pada malam nuzul Al-Quran, iaitu pada malam ini. Bahkan ia berterusan selama 23 tahun yang termasyhur, iaitu sepanjang umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu, Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat, iaitu dalam bahasa Arab erti kata lain munajjaman. Ia berdasarkan dalil di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Al-Quran kami turunkan beransur-ansur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Surah Isra ayat 106. Semenjak ayat dan Al-Quran ini dan Al-Quran dan proses ini berterusan selama 23 tahun, dan proses ini terjadi atas 3 perkara, iaitu perkara pertama, Al-Quran itu akan diturun atas peristiwa yang berlaku seperti Fathul Makkah. Yang kedua, Al-Quran itu akan diturun atas soalan yang dituju kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti di ayat Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Surah Isra ayat 85. Maaf. Dan yang peringkat sebab ketiga adalah Al-Quran diturun tanpa sebab yang spesifik. Dalam erti kata lain, tiada sebab nuzul kepada ayat-ayat itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, mengapa? Soalannya mengapa? Mengapakah Al-Quran itu diturun Al-Quran itu diturun secara munajjaman? Kenapa? Dan tidaklah turun seperti mana kitab Injil dan Taurat itu diturunkan. Persoalan ini bukanlah persoalan yang baru. Bahkan ia pun jawapannya ada juga di dalam Al-Quran. Di surah An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Yang bermaksud,
Dan kalau kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kitab yang bertulis pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka, nescaya orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang terang nyata. Dan lagi satu pula Allah berfirman, auzubillahi waqala alladhina kafaru law la nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Ini dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tertil, itu teratur dan benar. Jadi bagaimanakah dapat perkuatkan hati? Ini saya akan kongsikan 3 hikmah-hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bermunajjaman untuk menguatkan hati. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, sunnah Allah itu melakukan sesuatu perkara adalah dengan at-tadrij, yang bermaksud berperlahan-lahan atau berperingkat. Seperti mana Allah telah mencipta langit dan bumi selama tempoh 6 tempoh hari. Seperti mana di Quran di surah Hadid ayat keempat, wallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dan juga dia dalam Al-Quran itu Allah pun dan ini kerana seperti mana kita tahu Al-Quran ini mempunyai pelbagai banyak hukum hakam syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jikalau Al-Quran itu diturun sekaligus dengan hukum hakam, nescaya ramai orang akan berpaling diri daripada ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dibuktikan dalam Al-Quran, seperti mana Allah telah mengharamkan air-air yang keras. Allah tidak mengharamkan ia sekaligus, bahkan ia mengharamkannya berperingkat berdasarkan ayat-ayat yang mendatang lepasnya yang mensuhkan antara satu sama yang lain. Dan hikmah kedua adalah kita telah seperti mana kita telah bincangkan tadi, Al-Quran itu diturun mengikut peristiwa dan kisah. Ini adalah sebab metodologi ini adalah lebih efektif. Kenapa? Sebab bila Allah jika kita ambil example tadi yang wayasalunaka, apabila seseorang itu menuju soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila yang menjawabnya Allah sendiri, ini akan memperkuatkan iman para sahabat di zaman itu, dan ia akan lebih terkesan kepada hati mereka kerana yang berfirman kepada mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya. Dan hikmah ketiga pada malam ini adalah untuk menetapkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia senang dijaga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila wahyu datang, mereka senang hafal sebelum wahyu yang seterusnya akan datang. Dan juga kerana setiap kali wahyu itu datang, ia akan memperbaharuikan iman Rasulullah seperti iman sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sahaja dapatkan saya sampaikan mengungsi pada malam ini. Saya minta maaf atas segala kesilapan dan kehilafan sepanjang perbualan saya ini. Saya izinkan saya mengakhiri dengan doa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah pun sama-sama kita mendengarkan 3 orang daripada anak-anak hadra majlis Rasulullah, iaitu Muhammad Iskandar, Muhammad Ishraq dan Ahmad Indra, yang ketiga-tiga mereka merupakan tim hadra, ya, dan juga Ahmad Indra juga merupakan salah satu daripada munsyid
daripada majlis Rasulullah. Ya, dan insya-Allah sebelum kita meneruskan kepada acara yang kedua, iaitu acara Haul Ahlul Badar, yang akan kita dengarkan daripada tiga orang daripada anak-anak hadrat kita, marilah sama-sama kita menghayati untayan-untayan kalam-kalam para alim ulama, iaitu qasidah yang menjelaskan, memperingatkan kita kepada sahabat-sahabat Nabi SAW daripada pasukan Ahlul Badar. Maka oleh yang demikian, saya mempersilakan kepada Ketua Munsyid Majlis Rasulullah SAW Singapura, iaitu anak anda saudara Muhammad Hidayat bin Muhammad. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wa kashif jami'a adhiyatin wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil quraba minal asin wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ghafir wa akrimna binailil matalibil minna wa daf'il masa'atin anna bi alil badri ya Allah. Salat
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi anta dhi lutfin وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله لا طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على النبي البري لا عاد ولا حسر وآل سادتنا غري بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Setelah selesai kita daripada mendengarkan kasidah burdah, kasidah selawat badar berkenaan tentang Ahlul Badar, maka kita sekarang insya-Allah akan mendengarkan beberapa tausiah-tausiah daripada anak-anak hadra majlis Rasulullah yang terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Muhammad Irfan Dani bin Rosman, yang kedua Muhammad Akif bin Mazlan, dan yang ketiga Muhammad Akashah bin Aminuddin. Maka saya mempersilakan kepada Muhammad Irfan Dani bin Rosman waktu dan tempat. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pertama sekali yang kami muliakan guru mulia kami Sayyidil Walid Ustaz Hasan Saiful Rizal. Mudah-mudahan Allah pelihara Ustaz sekeluarga, senantiasa berikan kami manfaat melalui beliau. Yang kami hormati, tim Hadra, tim Munsyid, keluarga besar Majlis Rasulullah SAW Singapura dan penonton live streaming. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Dani dari tim Hadra Majlis Rasulullah SAW Singapura. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang Perang Badar. Perang Badar berlaku di 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Ini adalah salah satu peristiwa agung dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Rasul SAW mengumpulkan para sahabatnya bukanlah dengan niat untuk berperang, akan tetapi bermusyawarah dengan para sahabat untuk memberikan pendapat masing-masing tentang bagaimana untuk menghalang rancangan kabilah Abu Sufyan yang mengambil barang-barang orang Muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Walaupun niat Rasulullah SAW adalah untuk menuntut balik hak orang muslimin dari rampasan Abu Sufyan, ia bukan untuk berperang. Abu Sufyan melihat perkara ini sebagai peluang emas untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabat. Abu Sufyan mengutuskan seorang dari kabilahnya untuk memberitahu penduduk Mekah dari bangsawan Quraisy bahawa Rasulullah SAW telah memerangi kabilah Abu Sufyan. Ini membuatkan penduduk Mekah sangat marah sehingga mereka siap sedia dalam pakaian perang, kuda yang berlapis baja, tombak, panah
dan pedang. Di dalam riwayat, kaum Quraisy berjumlah 1,000 prajurit dipimpin oleh Amr bin Hisham atau lebih dikenali sebagai Abu Jahal. Manakala daripada kalangan pasukan muslimin, yang malam ini kami memperingati haul mereka, berjumlah sekitar 313 prajurit yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad SAW. Dengan jumlah yang begitu sedikit daripada 313 prajurit muslimin dibandingkan tentera yang sangat sedia sedia untuk memerangi Rasulullah SAW, tidak sedikit pun membuat pasukan muslimin risau, gerun ataupun takut. Bahkan dari kalangan 313 pasukan muslimin, mereka adalah orang muhajirin yang memang tahu tentang strategi berperang. Akan tetapi, sebahagian lain pula adalah daripada kaum Ansar, yang keseluruhan mereka adalah petani yang tidak mengerti untuk memegang senjata, apatah lagi untuk berperang. Namun, dengan berkat doa Rasulullah SAW di malam sebelum hari perperangan, Sang Rasul SAW mengangkat tangannya terhadap langit dan memunajat kepada Allah, Sang Penciptanya, dan berdoa, Ya Allah, kelompok kecil ini, kaum lemah 313 ini, kalau dikalahkan oleh kelompok besar kaum Quraisy besok, barangkali tidak akan lagi ada orang yang menyembahmu lagi, Ya Allah, sambil ridaknya terjatuh. Hal ini disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Allah pasti mendengar rintihan dan memakbulkan doa kamu. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk bermusyawarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang pendapat mereka. Para sahabat dari kalangan muhajirin yang diantaranya adalah panglima utama kaum muslimin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semua memberikan kata-kata semangat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun, salah seorang sahabat memerhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya banyak kali, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin jawapan dari kaum Ansar. Lalu, seorang daripada kaum Ansar mengatakan kepada Rasulullah dan berdiri, Ya Rasulullah, jika engkau masuk di dalam dasar lautan, demi Allah, kaum Ansar akan mengikuti bersamamu, walaupun harus mati tenggelam. Tidak akan tersisa satu pun dari kalangan kami, kaum Ansar, kecuali kami turut bersamamu, Ya Rasulullah. Maka bergembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Demikian dahsyat semangatnya Ahlul Badar. Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan 5,000 pasukan malaikat untuk turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berangkatlah mereka, yakni Ahlul Badar, di kawasan yang bernama Badar. Pada hari peperangan, langit yang asalnya gelap berpecah menjadi sangat terang dan ribuan para malaikat yang turun dari langit. Dikatakan bahawasanya semua para malaikat berbaju putih kecuali satu malaikat yang berserban hijau. Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, apakah pendapatmu tentang Ahlul Badar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum afdalul muslimin." Mereka sebaik-baiknya muslimin. Malaikat Jibril pun menjawab, "Kadzalika bil malaikah." Begitu juga dengan kami para malaikat. Yakni sebaik-baik para malaikat adalah yang ikut turut bersama berperang bersama. Banyak keajaiban yang berlaku semasa perang dan kaum muslimin meraih kemenangan walaupun berjumlah kecil. Semangat yang mereka tunjukkan dan cinta mereka yang sangat dalami terhadap Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kemenangan yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan jika kamu bersabar dalam bertakwa dan mereka yakni musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan bantuan tentera itu,
bantuan tentera malaikat itu, melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya kamu ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 124. Bagi kaum muslimin, pertempuran ini sangatlah berarti kerana merupakan bukti pertama bahawa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah. Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Arabia zaman jahiliyah. Kemenangan kaum muslimin juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahawa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkokoh otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum muslimin di Madinah. Dengan demikian, kesabaran risalah agama Islam pun bermulai. Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawa pernah berkata, Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh pernah berpesan kepada beliau, yakni Habib Munzir, jadikanlah Ahlul Badar sebagai tuntunan dan idolamu dunia dan akhirat. Ingat, kata Habib Umar, semakin cinta seorang itu kepada Ahlul Badar, semakin indah akhlaknya. Demikian sedikit sebanyak sejarah tentang peperangan Ahlul Badar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kami cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkat Ahlul Badar, sebaik-baiknya muslimin, sehingga kami dapat meraih kemenangan dunia dan akhirat. Semoga dengan kami mempelajari sirah sejarah Ahlul Badar, kami dapat menjadikan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunan dan idola terbesar kami. Mohon maaf jika ada salah silap dalam penyampaian saya. Seterusnya, salah satu rakan saya, Muhammad Akif, dari tim Munsyid Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berkongsi tentang pelajaran yang dapat kami raih dari kisah Ahlul Badar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Akif, akan kongsikan tentang beberapa pengajaran yang boleh kita raih daripada kisah yang telah diceritakan oleh Irfan sebentar tadi. Pertama, kepentingan berdoa. Mengapa kita perlu berdoa? Kerana kita ni hamba yang lemah. Tentulah kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala apa yang kita lakukan. Kadang-kala kita rasakan bahawa dengan kekuasaan atau kekayaan yang kita sudah miliki di dunia ini, kita sudah menjadi seseorang yang hebat. Namun, kita perlu ingat bahawa segala apa yang kita miliki selama ini adalah kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jangan sesekali rasa bahawa diri kita ni sudah hebat, tidak lagi memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menarik balik segala nikmat-nikmat yang telah Dia kurniakan kepada kita. Seperti yang kita maklumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Namun, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas daripada berdoa. Apatah lagi kita yang lemah dan berdosa ini. Kita ambil contoh daripada kisah ini. Sepanjang malam sebelum hari peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat sepanjang malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta bantuan daripadanya. Mengapa? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam risau dengan jumlah tentera umat Islam yang sedikit dan juga dengan keadaan sahabat-sahabatnya yang tidak dilengkapi penuh dengan senjata. Jikalau mereka tewas dalam peperangan ini, siapakah yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita juga digalakkan untuk berdoa
kerana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan mengabulkan segala doa kita sebagaimana firman-Nya dalam surah Baqarah ayat 186, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ujibud da'watad da'i idza da'an, yang bermaksud aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Tetapi kenapa kadang-kala hajat kita tidak dikabulkan? Percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lagi Maha mengetahui. Dialah yang lebih arif apa yang terbaik buat kita. Mungkin apa yang kita inginkan itu bukanlah yang terbaik buat kita. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkannya di lain masa. Oleh itu kita haruslah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai mukminin harus percaya dengan qada dan qadar. Kita juga percaya bahawa segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik buat hamba-hambanya. Oleh itu, pengajaran kedua yang akan saya kongsikan adalah tentang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang-kala kita jangkakan bahawa sesuatu perkara itu akan berlaku, namun ia tidak berlaku kepada kita. Seperti yang telah dikongsikan oleh Irfan sebentar tadi, para sahabat jangkakan bahawa mereka boleh dapat balik harta mereka dengan mudah kerana pedagang yang membawa harta dagangan itu hanya 70 orang, manakala jumlah mereka pula seramai 300 orang. Namun, sangkaan mereka itu salah. Malah, yang terjadi adalah sesuatu yang di luar sangkaan mereka, iaitu peperangan. Kadang-kala juga kita tidak sangkakan perkara itu akan berlaku, tetapi itulah yang terjadi kepada kita. Contohnya, apabila para sahabat mengetahui bahawa mereka akan berperang dengan musuh yang lebih kuat, mereka bimbang mereka akan kalah. Tetapi apa yang mereka tidak jangkakan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu kemenangan. Jadi, bagaimanakah tentera Islam boleh menang sedangkan tentera musuh lebih kuat? Walaupun tentera musuh lebih kuat, mereka lebih kuat dari segi fizikal dan bukan dari segi keimanan. Justru, pengajaran ketiga yang boleh kita ambil ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jumlah tentera musuh lebih ramai dan mereka dilengkapi penuh dengan senjata, tentera Islam tetap berdegil untuk berperang dengan mereka. Kenapa? Sebab mereka nak buktikan bahawa keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kuat dan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan agama Islam. Ini kerana mereka tahu bahawa ganjaran yang menimpa mereka juga besar, iaitu sama ada syurga maupun harta. Oleh itu, mereka sanggup berperang di bawah mentari yang panas walaupun mereka sedang berpuasa. Zaman sekarang ini, kita tidak pergi ke medan perang. Jadi, bagaimanakah kita boleh berjihad seperti Ahlul Badar? Antaranya ialah dengan beribadah. Kita digalakkan supaya beribadah walaupun sedikit, asalkan niat kita betul dan kita beristiqamah dalam melakukan ibadah tersebut. Ini kerana jika niat kita tidak betul dalam melakukan sesuatu ibadah, seperti terpaksa atau ingin menunjuk-nunjuk, maka sia-sialah amalan kita itu. Oleh itu, membetulkan niat sebelum melakukan sesuatu ibadah itu amat penting kerana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah, yang bermaksud sesungguhnya sesuatu amalan itu tergantung kepada niatnya. Selain beribadah, kita juga boleh jihadun nafs, iaitu melawan hawa nafsu sendiri. Jihadun nafs ini dianggap lebih berat daripada peperangan. Kenapa? Sebab kali ini kita harus lawan dengan musuh yang kita tidak dapat rasakan dengan kelima-lima panca indera yang kita ada. Mengapa kita perlu jihadun nafs? Ini kerana orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dijamin syurga baginya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Naziat ayat 40 hingga 41, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, yang bermaksud, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
maka syurga adalah tempat tinggal baginya. Bagaimanakah kita boleh menundukkan hawa nafsu kita? Antaranya ialah dengan berpuasa. Ini kerana puasa mendidik manusia untuk lebih bersabar. Justru apabila seseorang itu dapat bersabar, ia dapat mengawal dirinya daripada mengikuti kehendak hawa nafsunya. Jadi di bulan Ramadan ini, kita bukan sahaja sekadar menahan lapar dan dahaga, namun kita boleh gunakan peluang ini untuk berlatih mengendalikan hawa nafsu kita. Itu sahaja perkongsian saya. InsyaAllah selepas ini rakan saya akan kongsikan pula tentang kelebihan Ahlul Badar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ana Muhammad Ankasha bin Aminuddin dari kalangan anak-anak Hadra Majlis Rasulullah Singapura bakal menyambung apa yang telah dikongsikan oleh sahabat-sahabat ana sebelum ini. Kalau sebelum ini kita sudah mendengarkan tentang kisah Perang Badar dan pengajaran daripada perang tersebut, insya-Allah ana di sini akan cuba kongsikan dengan antum semua di luar sana tentang kelebihan para Ahlul Badar itu tersendiri. Baik, yang pertama, para Ahlul Badar termasuk umat yang terbaik. Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat daripada Rif'ah, yakni salah seorang sahabatnya ikut serta dalam perang Badar. Rif'ah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Jibril alaihi salam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian memandang orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka termasuk kaum muslimin yang terbaik." Atau kama qala. Jibril alaihi salam mengatakan, begitu juga para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Daripada riwayat ini, kita boleh lihat dan percaya bahawa mereka memang di kalangan umat yang terbaik kerana ianya dilafazkan langsung daripada lisannya Nabi SAW. Baik, yang kedua, dosa-dosa para Ahlul Badar diampuni oleh Allah SWT. 6 tahun setelah peristiwa Perang Badar, ada sebuah peristiwa yang sempat membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu geram dan meminta agar diizinkan membunuh seorang yang diangkianat olehnya. Namun, permintaan ini ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Umar radhiyallahu anhu diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu apa yang anda difahamkan? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah aku memenggal leher orang munafik ini." Yakni siapa? Yakni Hatib bin Abi Baltah, yang pada masa itu terdapat muskil yang beliau lakukan. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya dia telah ikut serta dalam perang Badar dan kamu tidak tahu barangkali Allah telah melihat kepada para sahabatnya ikut serta dalam perang Badar. Lalu Allah berfirman, perpuni kalian." Daripada ayat yang diturunkan ini, ternyata memang dosa-dosa para Ahlul Badar memang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga diberi kelonggaran untuk berbuat apa sahaja yang mereka mahu lakukan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah akan dan telah mengampuni kesalahan mereka. Baik, yang ketiga dan juga yang terakhir adalah mereka termasuk penghuni-penghuni syurga. Di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadis Jabir, ditegaskan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulan nara ahadun syahida badran." Yang ikut serta dalam perang Badar tidak akan masuk, malah tidak akan disentuh sedikit pun oleh neraka Jahannam Allah Taala. Ini bermakna mereka semua telah dijaminkan syurga dan neraka telah diharamkan ke atas mereka. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini, mereka boleh berbuat apa sahaja kerana dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bermakna jika setelah kejadian perang Badar tersebut para sahabat ada yang berbuat dosa, tidak kira apa sekalipun bentuk kesalahan yang mereka lakukan, tidak kira jika ianya dosa besar ataupun dosa kecil sekalipun, dosa mereka akan tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi alangkah hebatnya tiada seorang pun yang berbuat dosa selepas itu. Ya, tidak ada sama sekali. Kenapa agak-agaknya? Kerana jika Allah sudah menetapkan penghujung seseorang itu adalah syurga, maka amalan-amalan yang ditetapkan Allah ke atas mereka juga adalah amalan-amalan penghuni syurga. Jadi, marilah wahai saudara dan saudariku, renungkan dan fikirkan apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan sebelum ini seperti amalannya penghuni syurga ataupun neraka. Itu saja yang dapat anda kongsikan pada malam ini. Atlubul afwa in wajadtum khata'an aw lahnan fi kalami hadza. Syukran ala husni istima'ikum. Fassalamuallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah pun sama-sama kita mendengarkan bacaan Al-Quran dan juga kita telah mendengarkan beberapa tausiah-tausiah daripada anak-anak majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat saya kagumi, subhanallah, dan banyak sekali faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita memperolehi daripada tausiah-tausiah mereka. Dan sama-samalah kita doakan anak-anak hadra Majlis Rasulullah, anak-anak munsyid Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga pada hari-hari yang mendatang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai insan-insan yang berguna kepada orang tua, berguna kepada masyarakat, berguna kepada agama, berguna kepada bangsa dan berguna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya anak-anak hadra ini ditakdirkan oleh Allah Taala menjadi seorang ulama, mudah-mudahan mereka dijadikan ulama-ulama yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijadikan mereka sebagai orang-orang yang berjaya, seperti mungkin ada daripada mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang businessman, seorang doktor, seorang lawyer, seorang guru, teacher, seorang ustaz, ataupun apa sahaja bidang yang mereka ceburi, mudah-mudahan mereka semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Allah unzur ilayna Ya Karim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Allah wasluk bina nahjil qawim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Allah wa'afina washfis saqim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Allah wahab lana al-khair al-azim. Ya Hayyu Ya Qayyum waftah lima fathul mubin. Ya Hayyu Ya Qayyum wansur juyush al-muslimin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Allah wakhdhul جميع الكافرين. يا حي يا قيوم واصلح شؤون المسلمين. يا حي يا قيوم واصف يا رب القلوب. يا حي يا قيوم ونقها عن كل شوب. يا حي يا قيوم يا الله واغفر لنا كل الذنوب. يا حي يا قيوم واستر لنا كل العيوب. يا حي يا قيوم واكشف إلهي للكروب. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وافتح لنا باب القبول. يا حي يا قيوم وامنن إليه بالوصول. يا حي يا قيوم هبنا المنى مع كل سول. يا حي يا قيوم حنن على روح الرسول. يا حي يا قيوم يا سيدنا أبا البتول. يا حي يا قيوم خير الورى طه الوصول. يا حي يا قيوم زكي لنا به العقول. يا حي يا قيوم بجاه والد فاطمة. يا حي يا قيوم بجاه والد فاطمة. يا حي يا قيوم بجاه والد فاطمة. يا حي يا قيوم أمن بحسن الخاتمة. يا حي يا قيوم أمن بحسن الخاتمة. يا حي يا قيوم أمن بحسن الخاتمة. اللهم يا رافع البلاء ارفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين.
اللهم يا دافع البلاء ادفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء وجميع المسلمين. اللهم يا كاشف الضر اكشف ما بنا من ضر، اكشف ما بنا من ضر والمسلمين. اللهم يا قريب الفرج عجل لنا منك بالفرج قريب وللمسلمين. اللهم يا سارع الغوث أغثنا بغياث سريع عاجل شامل والمسلمين. اللهم رد كيد أعدائك أعداء الدين في نهورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم، ولا تبلغهم مراد فينا ولا في أحد من المسلمين بقدرتك يا أقدر القادرين. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلكنا من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا غيثا والرحمة مع اللطف والعافية والبركة، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن مسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقهط والحمى والجذب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام وشدائد الزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمنكوبين والمكروبين والمظلومين من المسلمين، واكلأهم وسلهم وتولهم وارفعهم وألهمهم رشدهم، وقنا وإياهم لما تحب وترضى، والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والمؤذين والعائبين والساحرين بما شئت، عاجل غير عاجل، في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله يلا لنا بالقبول. الله هداية تفضل. هو الله يلا لنا بالقبول. الله يلا لنا بالقبول، على فينا باب مولانا نطرحنا الحمول. الله الله يلا لنا بالقبول. قد منه المواهي والرضا والقبول. الله الله لنا بالقبول، يا ربي يا خير معطي هب لنا كل سول. الله الله يا الله لنا بالقبول، واختم لنا منك بالحسنى نهار القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول، وهب لنا كل من واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول، عسى نشاهد فيك مرعى طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربنا انزل إلينا
واستمع ما نقول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول واقبل دعانا فإن تهتي باب نزول الله الله يا الله لنا بالقبول دفان فضلك ولسنا عنه يا الله نهول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول وظننا فيك وافر والأمل فيك وطول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول وفي نهور الأعادي بك إلهي نسول الله الله يا الله لنا بالقبول في شهر رمضان قمنا بالحياة وذيول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول الله الله يا الله لنا بالقبول نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول الله الله يا الله لنا بالقبول سبل تقى وهداية يا لسبيل الفضول الله الله يا الله لنا بالقبول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول ثم الصلاة على مختارها رسول الله الله يا الله لنا بالقبول والآل والصحب ما دائن رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا الله الله يا الله لنا بالقبول. Alhamdulillah, Allah Allah, ya Allah lana bil qabul. Iqbal doa'ana ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama selesai daripada majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan sebelum saya akhiri majlis ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua anak-anak majlis Rasulullah dan juga keluarga besar majlis Rasulullah yang menjayakan majlis yang penuh dengan barakah ini. Walaupun keadaan kita yang kita tidak dapat bersama-sama berkumpul di masjid ya untuk menunaikan solat tarawih, untuk bertadarus Al-Quran, dan juga majlis Rasulullah selalu pada tiap-tiap tahun ya kita akan pada setiap hujung minggu kita akan berkumpul di rumah-rumah ikhwan, dan pada hari minggu yang terakhir
di bulan Ramadan kebiasaannya ada majlis di rumah saya, ya, kita buka puasa bersama, solat tarawih bersama, tetapi kali ini kita tidak dapat melaksanakan kerana keadaan yang tidak mengizinkan. Tetapi alhamdulillah dengan kita menggunakan aplikasi Zoom dan dengan kita menggunakan wadah website kita Facebook Majlis Rasulullah, telah pun sama-sama kita mengadakan majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan memang selama ini Majlis Rasulullah tidak dapat mengadakan haul Ahlul Badar, tetapi saya rasa ini merupakan kali pertama Majlis Rasulullah dapat mengadakan haul Ahlul Badar di negeri kita Singapura ini. Ya, alhamdulillah, walaupun tidaklah sebesar seperti di Jakarta yang dipimpin oleh Hadratul Marhum Habib Munzir di Monas, tapi alhamdulillah kali ini kita di Singapura dengan wadah aplikasi Zoom dan juga dengan website Majlis Rasulullah dapat kita mengadakan haul Ahlul Badar. Juga para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para jemaah yang mungkin ada yang menyaksikan secara live streaming ini, ya. Ada juga sebahagian daripada asatiza senior, ya, yang telah pun saya minta doa daripada mereka, seperti Al-Mukarram Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, Al-Mukarram Ustaz Hasbi Hasan, Ustaz Muhammad Masduki Ishaq, dan juga para asatiza yang lain yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu kerana saya jelaskan malam ini kita ada majlis, ya, kesemua mereka mendoakan majlis kita, ya, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Saya ucapkan jutaan terima kasih, dan juga kepada semua para jemaah yang menyaksikan secara live streaming, ya, baik daripada ahli keluarga, ya, ahli keluarga sendiri ataupun daripada jemaah-jemaah, ya, dan juga saya telah pun menginformkan kepada kakak kepada Habib Munzir, iaitu Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah, kita akan mengadakan majlis, ya. Beliau minta didoakan, ya, alhamdulillah, majlis kita banyak para alim ulama yang mendoakan, mudah-mudahan majlis Rasulullah senantiasa berkekalan di negara kita Singapura ini. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak hadra, juga terima kasih kepada IT, ya, Sekretari Majlis Rasulullah Muhammad Faiz, dan juga Muhammad Akid Syamim, ya, dan juga Munsyid iaitu Muhammad Hidayat, dan anak-anak majlis yang lain. Dan juga terima kasih kepada anak anda saudara Muhammad Tarmizi yang buat poster berkenaan tentang nuzulul Quran dan juga Ahlul Badar. Alhamdulillah, ya, banyak kesemua daripada anak-anak majlis dan juga keluarga Majlis Rasulullah, semuanya mereka saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain, ya. Mudah-mudahan kita seperti sekarang ini, malam ini, memperingati haul Ahlul Badar. Walaupun kita tidak terjun di lapangan untuk sama-sama perang, tetapi dengan kita tolong-menolong ini, mudah-mudahan kita seperti Ahlul Badar, insya-Allah. Ya, dan juga mudah-mudahan umat Islam yang sedang bukan hanya umat Islam, satu dunia ini yang sedang menghadapi COVID-19 ini, saling membantu antara satu dengan lain, ya, pakai mask, ya, distance, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ada majlis ini Allah angkat semua. Allah angkat wabak penyakit ini, ya. Allah angkat wabak penyakit ini, amin, Allahumma amin. Dan insya-Allah saya sedang menyusun dengan anak-anak Majlis Rasulullah, kita akan mengadakan takbir hari raya secara live, insya-Allah, di Facebook kita dengan menggunakan Zoom, ya. Insya-Allah nanti nantikan para jemaah sekalian, ya, takbir hari raya kita, insya-Allah, ya, secara live streaming, insya-Allah, di Facebook Majlis Rasulullah, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.